إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله. So, Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asbiru wudhu situ. Wa khallil baina asabi'. Artinya sempurnakan olehmu akan air sembahyang, bukan sembahyang, air sembahyang, wudhu. Dan colek-colek olehmu antara anak jari. Maksud wa khallil, mana kita tasli ataupun kita tasbih ataupun kita takhlil, menyelat-nyelati maksudnya. Selat-selati, colek-colek. Bahasa dia colek-colek. Antara anak jarimu, riwayatul Bukhari, hadis sahih Imam Tirmizi. Dan setengah daripadanya sunat tadi mendua-duakan atau meniga-nigakan, yakni basuh atau sapu dua-dua kali atau tiga-tiga kali, riwayatul Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Dan bahawasanya ia mengambil wudu sekali-sekali dan mengambil wudu dua-dua kali. Di dalam hadis-hadis belaka tu, ambil sekali-sekali ada, ambil hadis dua kali pun ada, tiga kali. Maka ulama ulas itu bahawa yang afdal ialah 3 kali. Sekali wajib, sekali basuh rata itu wajib. Sekali itu mana sekali rata. Kalau dibasuh 3 kali tapi bau rata, itu wangi sekali. Kalam hazam mudah. Maknanya sekali mana sekali rata. Bau wangi. 2 kali rata itu sunat. 3 kali sunat. Dan terlebih afdal meniga-nigakan membasuhnya dan menyapunya. Basuh muka, tangan, kaki, sapu kepala. Dan menggosoknya dengan takhlil, menyelat-nyelati tadi, dan zikirnya dan tasmiyahnya. Ya. Maka jika syak pada 3-nya, maka sunat diambil yakin. Macam rakaat sembahyang tu lah. 3-4 ambil yakin yang kurang. Hingga yakin. Dan terkadang haram meniga-nigakan. Sunat meniga-nigakan tu jadi haram pula, bertukar hukum. Bila? Jika picik waktu. Dibangun tidur tadi, waktu tinggal 5 minit dia. Dan dia yakin kalau dibuat taslis, 3-3 ni menyebabkan waktu sembahyang tu keluar. Maka 3 tu hukum dia adalah haram hukum dia. Ya. Bahkan ada kita al-ain la taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Elat dengan maklul ni serentak. Kalau ada elat, maklul dia ada. Benda yang dikeranakan. Sekarang kerana jadi haram sebab apa? Sebab lidzikil waqt, ia telah waktu jadi sempit. Ya, menyebabkan jadi haram. Masukkan keseluruhan sembahyang daripada takbir wajib di dalam waktu. Ya. Jika picik maksudnya jika sempit waktu, sekira-kira jika ia meniga-nigakan tu taswir. Sekira-kira jika ia menigakan nasaya luput waktu sembahyang dalam waktu. Luput sembahyang dalam waktu. Satu. Atau jatuh setengah daripada setengah di sembahyang. 4 rakaat jatuh 2 luar waktu. Pun haram juga hukum. Walaupun sedikit. Ya. Di tengah baru nak tahiyat akhir, orang dah azan sembahyang asar. Dia sembahyang zuhur. Kan? Sebab apa tadi dia buat? Sebab meniga-nigakan wudu. Maka jadi haram hukum tu. Jadi wajib diambil sekali je yang wajib untuk meyakinkan seluruh sembahyang dalam waktu. Sebab sembahyang ni ibadat berwaktu. Ya, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sembahyang tu atas orang beriman kewajipan yang berwaktu. Maka dia ada waktu. Zuhur dia ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu karahah, ada waktu muzrin, ada waktu tahrim. Ini waktu tahrim, jadi bila keluar waktu jadi haram. Atau jatuh setengah daripadanya di luar waktu, atau berkendak kepada airnya kerana apa? Dahaga yang muhtaram. Ini elat on ini atas-atas tu. Yang kata haram kita taslis. Haram kita meniga-nigakan tadi sebab semayang sendiri, takut semayang tu keluar waktu. Walaupun 1 juzuk dari semayang keluar, hukum dia haram, tak boleh.
Dengan sebab kita meninggalkan melewatkan waktu, jadi dah tergendala sembahyang tu, patut boleh semua dalam waktu, dah jadi ada yang luar waktu. Satu, itu alat kata haram kita meninggalkan. Di sini pula haram penggunaan lebih tadi itu dengan sebab ada haiwan muhtaram yang dihormati yang tak boleh minum air. Kita ambil sekali, dapat kawan tu minum 2-3 teguk jalan, kan? Ini kita ambil 3, jeli lidah kawan, 50 binatang. Hukum dia haram, tuan. Ya, izak menyakiti binatang lain dengan sebab air tadi boleh dibagi dia minum dalam keadaan dia sangat dahaga, kan? Dia sangat dahaga musim kemarau. Ni musim catur, besok dah tak ada catur pula tinggal. Air dah tak ada besok, kan? Contohnya lah kalau tak ada air, ya. Atau kerana hendak menyempurnakan wuduk, ya, atau kerana nak menyempurnakan akan wuduk, jika diperbuat 3 tiada cukup air, kan? Dia nak sempurnakan wuduk ni, kan, dia buat 3 kali, dia air pun tak cukup, patut sempurna air tadi, boleh angkat sampai basuh kaki. Jadi dia bantai basuh muka 3, tangan 3, tinggal kepala dah habis air. Faham tu? Jadi wuduk tak ada sempurna, dapat separuh sebab air dah pakai 3. Kalau dia pakai satu-satu, dapat basuh kaki semua sekali, siap. Ketika itu pun jadi haram. Dia menggunakan air 3 kali ambil sunat, sedangkan yang wajib dia tercuai. Apa cuai dia? Mana dia yakin air sikit, dia basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, dah habis air. Tapi kalau dibasuh muka sekali, tangan sekali, sapu kepala, kaki boleh basuh sampai habis. Maka ketika itu haram dia meniga-nigakan, kena ambil sekali-sekali. Maka terkala itu haram atau mengerjakan dia, ya, iaitulah mengerjakan sunat tadi, iaitulah taslis, menigakan. Dan terkadang sunat meninggalkan dia pula. Sunat meninggalkan taslis tadi wajib tinggal apabila ada masyakkah tadi ataupun benda yang uzur yang membawa kepada haram. Misalnya seperti takut dengan meniga-niga tu, luput jamaah. Dia basuh 3 kali dah tak dapat sembahyang jemaah, dah tinggal seorang sembahyang. Ketiga tu tak payah buat 3, buat 1 sebab nak meraihkan sembahyang berjemaah itu lebih afdal. Yang tiada diharapkan akan yang lain. Tak ada jemaah lain dia rasa. Tapi kalau dia kata ada jemaah lain, ada kawan lagi belakang tu, atau lain lah. Dan setengah daripadanya sunat min sunanil wudu ialah mengkanankan, yakni didahulukan membasuh sebelah kanan daripada sebelah kiri pada segala anggota wudu. Ya, mafhum mukhalafah dia, kalau sekiranya dia buat kiri dulu, wudu abu hukum sah, tapi ma'al karahah, serta makruh. Ya, ambil semayang basuh kiri dulu, tunjuk kat orang. Sah pun tak sah. Wah. Padahal tak dapat sunat lah, rugi. Dia kena menganankan. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan yang dikendaki takrimkan, benda yang dimuliakan seperti mandi, ambil kanan, memakai kain kanan, ya, memakai kaos, tu kaos, kasut. Ini nama Muhammad bagus, kaos tu belakang. Dia ubah balik nama mak kaos, nama mak kasut. Kan? Dan khuf, sarung kulit tu, dan seluar gitu. Masuk masjid, ya, mengambil, kita nak makan kan, cedok tu tangan kanan, yang tengok tangan kiri, jijik, kotor. Tunggu saya tu Haji Mustafa pondok kan, kalau habis makan dengan dia garang kan, cedok tangan kiri je, melayang sudu jawab dia, pum, syaitan dia. Dia garang kan pasal. Khus bi yamin, ambil dengan tangan kanan. Ini Kumat Salih sesat ikut ni, style lagi. Nampak no jahil bin bagal ni. Kanan pakai tuan-tuan. Cuma nak cedok tu biarlah bersih kat tangan kan. Tangan kita ada nasi bersih lah. Sempudal orang pun takut tengok. Gerun ni. Pandai-pandai lah. Tapi kena kanan, ambil kanan. Ambil. Bawa kiki, mengotor macam ni. Mengotor lagi. Tak ikut sunnah. Mana tadi? Mengambil dan memberi. Beri orang pun dia menatang kapi. Tuan-tuan, yang sesat kita sampai bersalam bersuci. Tahu sekau? Hutang tangan kanan pula. Seorang sahabat Nabi kata, kul bi yamin, makan dengan tangan kanan. Nabi dia akalnya. Tangan kanan saya tak boleh angkat Rasulullah. Lepas tu sampai mati tangan dia lumpuh. Meraung ni apa dan muka. Nabi nak diakal ni kan. Jangan sunnah kena ikut. Walau apa
bentuk sekalipun sekecil apa kata tuan guru ni Abdul Aziz pun, walau selipal tu, mana ada sipal bentuk sunnah, pakailah tak apa. Apa sahaja ada kaitan dengan Rasulullah SAW kita buat, dia tambah kasih dia, ya. Hubbun Nabi itu kena, hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memberi dan lainnya, dan kiri bagi lawan ni lah, seperti membuang ingus kiri, istinja kiri, maka ketanda masuk kandas, mengeluarkan baju, ya, seluar semua kiri, dan masuk ke pekan kiri juga. Jin bertendang yang itu. Dan tempat mengambil cukai, cukai dan keluar pada masjid juga ada khilaf kan. Kalau ikut ada kitab lama macam syarah apa nama tu, Jawharut Tauhid, Tuhfatul Murid, ya, dia kata haram. Ya, kita ambil cukai itu haram. Orang Islam dah ada zakat dah, orang kafir lain. Orang Islam tak boleh ambil cukai. Ini dua-dua digembat cukai mazhab. Ya, tapi Dr. Wahbah Zuhairi dia tengok dibahas. Kalau kena maslahah, negara sempit tak ada pun kena ambil atau lain. Barangkali ada al-masalih manutun bil imam. Kemaslahatan tu digantung dengan imam. Tapi kalau ikut ukuran asal ulama kata tak boleh ambil, haram cukai. Zakat kalau diurus betul, banyak masalah selesai. Ya. Allah. Kita bunga haji pun habis digadai. Juga mau buat. Cuba beli. Cina beli kan. Cuba lagi tak boleh beli. Habis. Kombini sementahnya tu boleh. Keluar masjid, ya semua gunakan kiri. Kerana bahawasanya Rasulullah SAW adalah ia kasih mengkanankan tayammum pada pakai kasut dan pada segala kelakuan. Riwayatul Syaikhan meriwayatkan hadis ini oleh dua syekh besar dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dan riwayat daripada Imam Abu Daud As-Sijistani daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, katanya adalah tangan Rasulullah SAW yang kanan bagi bersucinya, makannya, dan adalah kiri bagi khalaq, iaitulah membasuh khalaq, iaitulah apa? Bak istinja lah khalaq. Yang keluar daripada dua abi mananya, ya, barang yang ada daripada yang cemar-cemar. Tu abi mana? Mana kemaluan tu panggil abi mana? Kan kata ni abi ni, oh ni abi ni. Mana pula abi di mana lah ni? Kemudian kata pada Hasyah Abu Jarimi, dimulakan kanan jika ada pekerjaan itu syaraf. Pekerjaan yang mulia sebelah kanan. Atau tiada kanan gitu. Dan tiada istighzar, tak benda dia bilang keji. Tetapi kata pada Majmu' Syarah Muhazzab bagi Al-Imam An-Nawawi, barang yang ada daripada bab takrim, bab memuliakan, dimulakan padanya dengan kanan, dan yang menyalahi sebaliknya dimulakan dengan kiri. Maka adalah kalamnya ini menghukumkan bahawa sembarang yang bukan ada padanya syaraf, tak ada kemuliaan, dan bukan istighzar, ya, tu dimulai, maka dimulai dengan kiri. Maka tu bukan man tu, maka dimulai dengan kiri, ya. Jawab soal tadi. Dan dengan dia berkatalah Syekh kami, ya, khilaf bagi Syekh Ibn Hajar. Dan kata Syekh Ramli, dan seperti tandas jamban Baitul Khala, toilet, pada barang yang didahulukan kiri, dan hammam, tempat mandi air panas tu, dan buang air, dan pekan, dan segala tempat maksiat, dan daripada tempat tukang emas itu kan. Maksud tukang emas tukang gigi, tukang majlis, wah banyak cakap dengan kitab dia. Tukang emas dan tukang perak. Dan kalau keluar daripada tempat mustakzar, bagi segala tempat mustakzar, tempat tak elok, tempat tak elok juga, atau daripada syarat ke syarat atau kanan, seperti keluar daripada masjid masuk kepada masjid, maka diiktibarkan dengan yang dimulai dengan dia. Pada yang terlebih wajahnya terlebih wajah terlebih kuat jalan lah. Dimula mana dulu, ambil yang mula. Dan tiada dinazarkan pada tafawud, tidak dinazar ditilik pada berlebih kurang tempat masjid tu, ya. Dan lebih bukan dikata masjid besar, masjid kecil, masjid ramai jemaah tu kurang, tak. Dikira mana tempat mula. Kalau masjid sama masjid lah.
Jadi berjemaah pun ada juga ada tafawud. Ya, semain jemaah setengah daripada dia apa? Dia kira sudut kamman. Satu lagi sudut kaif. Semain jemaah tu ada bentuk kamman, makna bentuk bilangan. Dua tempat. Ya, satu madrasah suruhannya tu masjid ni, sembahyang dia sana 100 orang, yang ni 60 orang. Maka afdal kita pilih tempat ramai. Sebab ramai tu lebih afdal. Ya. Kecuali sehingga jangan mentadzik, mengosongkan. Semua dah pergi sana lu kosong tempat dia tinggal, janganlah. Kalau tempat peringkat tu kena jaga tempat tu. Tu dia panggil kam, nisbah kamman. Satu lagi nisbah kaifan, kaif. Mana kelakuan. Tengok siapa jadi imam tu. Yang jadi imam tu ulama besar, wali besar, tu afdal. Ya. Ini baca imam kadang-kadang macam ma'alaf. PK tak apalah, kita tak kata apa. Kan tu datang mengajar. Wah, jadi imam macam Bismillahirrahmanirrahim. Tak kempelat dia bunyi. Kan? Tu belakang kau malu dia sikit. Tapi kita tak boleh nak kata apa, hukum PK boleh. Sebab hukum PK meraihkan tempat cabut imam dia lah, tak ada masalah. Keadaan nahu bil izajah tapi muttasil wala tadi domir munfasil. Bila boleh datang bil muttasil, jangan kau datang bil munfasil. Itu keadaan nahu kan. Bila boleh datangkan dengan domir muttasil, jangan bawa domir munfasil. Sekarang muttasil siapa? Wan tempatan dia. Dia wan tempatan kan. Iya dia lah tak apa. Tapi suluh kira adab, jangan. Kalau kira adab bagilah lebih kan. Tapi tak apalah, hukum PK dia tu kan. Tapi jangan sampai cacat baca, kena baca pun tengok dia macam kan. Seram orang belakang tengok seram dia baca. Dia hentam kan macam bunyi ada tu. Seram kita tengok. Kadang tempat tu ada idgham. Ya. Biasa kadang-kadang kita tak perasan, disikit lagi tak. An'amta alaihim. Ya, an'amta. Biasa orang cakap ada duit idgham. An'amta alaihim. Wah, ni melekat ni Arab, lebih Arab lagi. Mana ada alaihim, mana ada ta alaihim, ta'a kan. Ta'a masuk mahran ain terus. An'amta alaihim. Dia an'amta alaihim. Wah, Arab pun takut dengar. Habis dia masuk idgham tu. Macam besin ni. Ghairi maghum. Dah macam huruf ba ini. Macam besin dan. Lagi satu lagi dia idgham. Biasa tak idgham tu. Tak boleh idgham. Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Faja'ala. Bukan faja'alahum. Dengar biasa orang buat faja'alahum. Mana faja'alahum? Faja'ala, ja'ala tu. Tiga-tiga tu. Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Dia baca faja'alahum ka'asbim ma'kul. Tengok sendirilah kan. Dan tiada dinazarkan pada tafawud tempat masjid tu. Ya, lebih atau kurang tak dikira pada sudut lebih kurang ya. Khilaf bagi yang disebutkan pada Hasyam Syekh Mudabiri sekira-kira katanya dan tiada daripada mustaqzar pada barang yang dizahirkan ya, zahir pekan dan tempat kuwah ya, tempat kahwa, tempat kedai kopi tu. Tetapi tempat kahwa tadi syarah juga, tengoklah. Maka didahulukan kanannya pada masuknya. Bes. Dan satu lagi sunat mendahulukan kanan itu yang lain daripada membasuh dua tangannya pada pertama wudu dan dua pipi. Benda ni serentak kan. Basuh muka serentak kan. Dan dua telinga. Tak ada basuh telinga, basuh kanan ini, basuh ini. Wah, ni macam mana macam kayu sampan pula. Kan itu serentak. Ya, itu iktiran. Dan pada dua ya kepala disapu straight terus. Ya, pada pemuka dan kepala pada segala perkara yang sunat disertakan membasuh keduanya sekali serentak. Sekali di mana serentak. Kerana bahawasanya terlebih mudah baginya. Bahkan basuh telinga serentak mudah. Basuh kanan dulu pergi, kanan balik. Dan nak joget lah urun. Bahkan orang yang mempunyai sebelah tangan seperti dijadikan sebelah tangan. Yang lain-lain pun ibu tangan di sebelah. Maka disunat baginya mengkanankan sekaliannya lah. Ya. Dan sekira-kira disunatkan menganan, maka makruh mengiri. Ya, itu kan dah gitu. Benda bila wajib tinggal haram. Bila benda sunat tinggal makruh.
Dan setengah daripada sunat itu menghadap kiblat, ambil wuduk hadap kiblat pada waktu mengambil wuduk. Dari kerana kiblat itu terlebih mulia daripada pihak segala pihak lain. Ya. Maka jika kesamaran atasnya irtibas, maka yang kias dia apa? Yang lebih kias dia sunat ijtihad. Nak ambil wuduk ke mana ni? Ijtihad. Cek dalil mana arah kiblat tadi. Ya. Dan setengah daripadanya duduk tempat yang tiada percik. Ini jaga ni. Sebab bina tempat untuk sembahyang ni banyak masalah ni. Tempat tu biar dalam sikit supaya air jangan mengecik balik. Dia ambil air paip kan, lepas muka paip tak buka. Kena air tu mengecik dekat kain bawah tu najis, kena kat kain kita. Dah air kain kita muntah najis. Tu bab pergi sembahyang. Tu sembahyang tengok tak ada berubah sembahyang, berubah pekah dia dah sangkut ni. Kat pekah dia sangkut dah. Ya. Air percikan tu jaga. Guna basuh tu kena tahu. Ni kadang-kadang letak sipal jauh. Sebab ni tenjit-tenjit. Ke bawah tempat orang lacak. Dia tenjit-tenjit ni atas surau. Waduh, sakit. Ini bak taharam tak lepas. Bak taharam tak lepas angin. Kan? Tu kena jaga. Basuh kaki kita juga. Basuh kaki biar dengan selipar sekali tu basuh. Selipar serentak. Ini selipar dia pun tempat lain basuh kaki. Lepas tu pakai selipar tu balik. Basuh sebab apa ni? Najis. Kalau tak najis, apa basuh? Kalau kita tak yakin, selipar tu tak akan bersih, kita pakai. Kemudian bila kita basuh, kaki dah sama boleh simpan, sama juga. Ya, ulur dengan simpan tu basuh sekali. Ya. Tengok betul-betul buat taharah kena jaga kan. Buat fiqah. Duduk pada tempat yang tiada bercampai kepadanya percikan air wuduk tadi. Ni kadang-kadang dia buat setengah-setengah ada orang apa kontraktor dia buat dia kata kadar dia dan dia besar sikit dia bagi kecil. Dah kita buka air pam mengecil habis dan. Dia parit dia dalam sikit. Kadang-kadang hidayah tu selikin kan dia suntik tempat tinggi sikit. Supaya percikan air tu bawah dia tak mengecil balik. Dekat pondok kat mana kita basuh kaki jaga tu basuh kaki. Ya. Ni kadang-kadang pijak-pijak kat luar-luar. Tu naik ke atas balik. Oh, pekah tak lepas gitu. Salah. Kan bawa dalam surau nak sembahyang. Ya. Kena basuh kaki betul-betul. Nak masuk tu basuh. Kaki dia basah. Lepas tu dia mengayau ke bawah. Ni pijak ni. Tu naik atas tak basuh balik. Masalah. Dan menghantar bejana luas mulutnya. Macam tu Bejana yang luas mulut pada pihak kanan supaya mudah cebok mudah cedok menggayung dan menghantar bejana sebelah kiri jika picik macam cerik kan cerik kita pakai belah sini biar dicerita sini mulut bejana pun tengok besar habis cerita kalau besar tak belah kanan kalau pakai kola senang kan senang. Seperti ibrik, mana cerik tu. Supaya mudah mengambil air daripadanya daripada kanan tadi. Ya. Dan satu lagi ni. Dan setengah daripada yang meninggalkan minta tolong kepada menuangkan air atasnya kerana bahawasanya demikian itu bagi daripada mengambil bersedap-sedap. Dia tamatok. Adi pun kalau tamatok dia kurang kan. Ifrat oleh afdal. Sebadak bila ada talazzuz sedap, tu kurang. Yang tidak dapat patut dengan orang yang mengerjakan ibadah nak bersedap-sedap. Maka dipanggil apa tu? Khilaful aula. Dia khilaful aula, dia tak sampai makruh. Dia haram, makruh, khilaful aula. Mana menyerahi yang lebih utama. Tapi tak sampai makruh lah. Jangan ambil tu. Ni ambil basuh muka, suruh basuh. Cius. Wah. So tangan ulu tangan. Wah. Kadang-kadang menteri. Dia pasang niat. Kalau orang sakit lain cerita kan. Kemudian kata ada pun minta tolong pada membasuh. Al-Mutawallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. Fahaza situ. Fahaza qa'imun bihuquqir rububiyah. Wa zalika bihuquqil ibadah wal ubudiyah. Maka ini ni atas tadi tu. Gulungan surat inkishaf.
terbuka tu. Dulu kan dia kata payuk syafu an qalbi ghita'u zalik. Kemudian fa'arada an kulli makhluqin hatta anil jannah. Tu. Bila dibuka payuk syafu an qalbi, dikasyafkan, dibukakan, Allah Ta'ala akan penduduk arada an kulli makhluqin. Batin hati dia boleh i'rad, boleh berpaling kepada makhluk sehingga dia mendapat kelazatan dengan Allah Ta'ala hatta jannah sekalipun. Qaimun bi huquqi rububiyyah. Itulah orang yang qaim, yang mendirikan di mana akan menggunakan hak hukuk ibadah dan ubudiyah. Begitu juga. Hak ibadat dan ubudiyah. Jadi 3 peringkat tu. Ibadah, ubudiyah, ubudah. Peringkat tinggi, peringkat ubudah. Apa makna ubudah? Ay hurriyah. Iaitu dia mengalami satu kemerdekaan rohani daripada makhluk. Hati dia langsung tak beradab pada makhluk. Hati walaupun jasad dia bersama. Jasad bersama. Ya, dia bekerja darat, buat kerja darat dengan orang. Dia kerja apa? Dia pentadbir, takbirlah. Mesyuarat, bincang. Jasad dia kan dalam tak ada. Dalam di dengan Ta'ala. Itu makam tinggi kan, makam kain bain. Jasad dia sama makhluk, hati dengan Tuhan. Ini payah nak kenal. Pada awliya payah nak kenal. Sebab dia sama gitu kan. Ya, bahkan dia suka menutup. Ya, dia tak ada terhegi-hegi nak tunjuk ke orang. Sebab hati dia tak minat. Siapa berminat nak menghadap pada makhluk, maka batal dia punya makam hurriyah dia batal. Makam kemerdekaan dia dengan Tuhan tu, habis dia terikat balik dengan makhluk. Ya, sebab awliya dia tak minat dan orang kena kenal dia nak ambil je. Ya, tak nak. Ruhani dia mencerdakan kenikmatan, kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Dalam perjalanan suluk, warid memang dia palzam, tutup. Dia tak bagi kita warid. Mana rahsia dia tu? Rahsia dia. Bila warid kita nak cerita dengan orang mana? Kalau warid dia lain macam sedap kan? Dia lain macam. Warid sedap kan? Yang gitu. Tak bagi, tutup. Bahawa dia ada khususiat. Di situ ada seni kelazatan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Maka ini dia panggil qaim, orang yang betul-betul duduk berdiri dengan segala hak rububiyah. Hak ketuhanan. Apa dia hak ketuhanan kita dengan Tuhan? Bahawa menghadap dia jangan pada yang lain. Itu hak kita. Ya. Diingat jangan dilupa. Ya. Ditaat jangan diderhaka. Ya, dipandang jangan berpaling. Dan demikian itu segala hak ibadah dan hak kehambaan, ya. Hak kehambaan. Apa kehambaan? Dia merdeka daripada makhluk, baru dia sah hamba bagi Tuhan, ya. Syattana ai ba'udah. Ba'udah yang baca ba'du. Syattan itu isim fi'il madhi. Isim fi'il madhi bermakna ba'udah. Ai ba'udah ma zaidatun. Ma tu ma zaidah. Pelamatan dengan syattana ma bainal mujahadah wal minnah. Tu asal matan tu. Siapa dia tu? Matan tu. Siapa dia? Syekh Ibn Ruslan Ad-Dimishqa. Ya, adapun luar tu Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang terjemah dia Tunku Haji Umar Lanai. Radhiyallahu anhu. Semua wali-wali besar. Syattana ma bainal mujahadah wal minnah. Maka syarat dia ma syattana ai bi makna ba'udah. Ma tu dipanggil zaidah. Wa hiya saqitatun bin nusrah. Dia setengah daripada matan dia tak ada ma. Syattana bainal mujahadah wal minnah. Tapi sini ada dua ma. Dia ada dua nasah lama kita ni, ada nasah ada matan setengah kitab kita urut. Dia nak bahas tu je. Habis tu. Dan dia kata bersungguh mantri. Ayat ni artinya apa? Jauh. Syattana tu mana jauh, ba'udah. Jauh sangat. Ma itu barang. Diterima ma itu makna barang. Jauhlah barang. Pening tu tak tengok Arab tu pening balik. Jauhlah barang lebih. Benda lebih. Padahal lebih tu nak ceritakan ma tu. Ma tu ma zaidah.
Ya, ma tu lebih tu mana zaidatun. Lepas ma tu zaidah mana lebih. Dan dia tu gugur. Apa dia? Ma tu nak berhadapan ma tu. Gugur pada setengah naskah. Baru dipanggil matan balik. Matan dari syattana baina antara itu. Baru terima bainal mujahadah wal minnah. Mana jauhlah sangat antara mujahadah dan minnah. Mujahadah daripada kita lawan mujahadah. Minnah dari Tuhan, Tuhan beri. Yang kita buat dengan nak lawan dengan Tuhan beri, oh tak boleh banding. Yang diberi lagi hebat kan. Pemberian lain, ya, kurniaan daripada dia. Satu. Kemudian fasyattana baina, sini tak ada mah. Ya, syattana baina, ya. Man uqimal mujahada bi ghairi kashfin wa syuhudin fi mahallil farq. Dan dia kata syattana, jauh juga perbezaan antara dua ni. Mana antara mereka yang didirikan man uqimah, yang didirikan atau telah dirikan dia, ialah lil mujahadah, bukan al mujahadah, lil mujahadah. Dia duduk makam mujahadah lagi. Dalam peringkat masih nampak diri dia lagi tuan. Bi ghairi kashfin, dengan tak terbuka hijab, tak ada kasyaf maknawi, tak ada lagi dia. Ya. Ghairi kashfin dan kashfin. Dengan ketiadaan kashfin, tidak ada kashfin, kasyaf, dan syuhud pun belum ada lagi. Jauh beza dengan siapa? Di mana ni? Fi mahallil farqi, dalam tempat makam farak. Maka farak makam syariat dan masih memandang diri. Farak pandangan ni. Kalau jamak dihimpun terus fana. Dia tak nampak, dia Tuhan ni nampak kan. Terbuka hijab. Kan? Makam fana kalau tengok dalam hadisul ifki. Ketika Rasulullah SAW dalam satu rombongan, kemudian berhenti, Sayyidina Aisyah buang air, lepas tu naik balik kenderaan, dia ingat kalung dia turun. Dia turun ambil, jemaah dah tinggalkan. Dia tinggal seorang-seorang. Kan? Kemudian dia pemantau biasa kabilah Arab ni, jarak sikit ada seorang belakang jalan. Kan? Dapat dah tahu. Dia tengok, pak Sayyidina Aisyah terperanjat, yang buat jauh ni. Tak ambil lagi besar. Kau jumpa orang kafir kat habis ni bunuh apa semua kan. Jadi bila tembung mudarat ambil yang ringan. Iza jama'at dararan urtukiba akhafuhuma. Pakai dah fiqh kata. Bila bertembung dua mudarat ambil yang ringan. Ya, kita bawa kereta paut kanan langgar orang, paut kiri langgar kambing, orang langgar kambing. Punya cerita lagi kan. Tu. Jadi maknanya ambil. Bila ambil balik sampai ke Mekah. Oh, you habis ni. Sampai Rasulullah terpaksa hantarkan balik Sayyidina Aisyah, rumah bapa dia, tunggu keputusan daripada Allah Ta'ala. Dia tunggu ayat bara'ah, menyucikan Sayyidina Aisyah daripada tuduhan musuh. Ketiga itu dia mengalami ghalabah. Sayyidina Aisyah tu mengalabatu syuhud, kuat dengan Tuhan. Ketika itu Nabi buat berita je, Sayyidina Abu Bakar kata, syukurlah, terima kasihlah pada Rasulullah. Apa kata Sayyidina Aisyah? La ashkuru illa lillah. Aku tak syukur melainkan pada Allah. Tu ghalabah berlaku pada Sayyidina Aisyah sendiri. Ketika itu kuat, pum, dia tak nampak Allah, nampak dah. Tak aku syukur melainkan pada Allah gitu. Itu makam min fana dia panggil. Mana apa? Ru'yatullahi bila khalqin. Hati dia pum memandang Tuhan, hilang makhluk. Itu dipanggil ghalabatu syuhud. Ya. Berlaku semua ada nas, tak ada nas. Bapak Wahabi ni tak tahu, dia kata sebab dia tak jumpa, dia tengok nas, dia ingat bonus nas. Dia ingat bonus nas. Allah. Dia seorang ni ada tu ulama besar sekarang hebat ni. Profesor Dr. Yusri Mesir. Dia pakar tu tuan. Doktor falsafah dan doktor bedah. Doktor bedah dia pakar tu. Orang lain kalau bedah tu dia kena pantau. Dia main pakar hospital boleh, sini boleh, kiri kanan boleh tuan. Dahsyat betul. Muhaddisin. Bukan apa ada 3 adik je, macam bapak Wahabi kampung tu. Apa? Jangan alim besar. Muhaddisin tu. Ada sekarang ni, dia membawa tarekat di Syria. Nak ceritakan apa? Dia ceritakan kalam Ibnu Arabi yang mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Ada banyak ahli hadis komen. Hadis ni dia kata maudhu', hadis ni dhaif. Tapi mengikut Profesor Dr. Yusri, hadis ni ditasrihkan oleh Ibnu Arabi apabila dia liqa dengan Rasulullah SAW. Cara suri, maka dia tanya, adakah ini hadis kalam Rasulullah? Rasulullah kata, ya, ini adalah kalam itu. Mana dia tasrihkan bi kashfin, ya, dengan pembukaan lagi hebat. Sebab sufi kalau orang cakap benda dia dah mengalami, dia diam.
Layan aku dah dapat kau nak biji main luar kalau aku luar orang tak terus. Ya. Pada hadis sahih Bukhari Muslim kata mar'ani fil manam fasayarani yaqazatan. Siapa melihat aku dalam tidur dia berpeluang melihat aku secara jaga. Ini semua pakaian arif billah. Ya, istimak suri. Maka dia istimak dengan Rasulullah SAW secara suri, dia tanya benda tu Rasulullah tasdiqkan, betul tu kalamku Nabi kata. Habis kan macam Ihya juga. Ibnu Harazin kan dia ikhlas mengaku. Dia komen Ihya, tiba-tiba dia mimpi malam. Ringkas cerita dia kena apa? Kena sesar. Imam bila kena sesar 5 rotan aja. Imam Ghazali maafkan tak apalah. Dia bangun pagi berjalur 5 rotan makan. Dengan sakit bisu dia. Dia selawat kepada Nabi SAW banyak. Malam mimpi Rasulullah balik salah sapu. Baru dia hilang. Tapi kesan tu sampai mati tak hilang. Sakit tu hilang lah. Benda macam ni bukan mainan orang ahli zahir kan. Semua ahli ma'afat, ahli billah berjalan. Ya, sebab tu kalau kita nak komen dia, dia dapat lagi tinggi, dia senyum. Tak apalah, kau komen tu kita pun tak marah. Sebab dia adab ilmu zat. Kan, bahas dengan syanat, cara hadis. Itu cara dia. Kan, dia dah dapat terus. Kan, mana nak banding kan. Itu cara kata tu, muhaddisin. Ya, Profesor Dr. Yusri tadi. Dia bahas sedap kan. Alim kaki kanan dia begini tuan. Kaki kanan doktor. Tak ada doktor sendirian berhadnya. Saya tak jadi doktor injek sendiri. Itu lagi parah. Habis ya. Jauhlah beza antara mereka yang di aqama yuqimu iqama lil mujahadah. Tuhan dirikan dia duduk dalam mujahadah lagi. Dalam proses dengan ketiadaan kasyfin, tak ada kasyaf dan syuhud lain. Dia duduk pada mahal, pada tempat farqi, makam farak. Apa makna makam farak? Dia masih nampak makhluk lagi kan? Farak. Dia tak nak jamakkan pandangan dia dengan Allah Ta'ala. Dia masih lagi makam ghaflah lalai lagi tu. Dan satu lagi waman kusyifah. Barang siapa yang dikasyafkan, dibukakan lahu ansiril uluhiyah, ansirul uluhiyati. Kemudian fasyahida maknal jam'i, ya. Fa kullu makamainil farqi wa jam'i matlubun. Barang siapa dibukakan baginya daripada rahsia ketuhanan, ya, maka memandanglah ia akan makna jamak dengan makna jam'i. Memandanglah ia akan makna jamak dengan tiap-tiap daripada kedua. Memandanglah ia akan makna jamak. Jamak tu tak ada Arab tak ada. Ya, fasyahida makna jam' disyuhudkan akan dia akan makna kullu, ya, maqamail farqi wal jam'i matlub. Dan tiap-tiap daripada dua makam ni, farak dan jamaah tu, itu dia tuntut. Makam farqi itu makam syariah, makam jam'i itu makam hakikat. Ya, dua-dua tu dihimpunkan perjalanan tu baru dia cantik. Ya. Habislah. Kemudian dia kata lakin fil ikhtisar anil awal ta'til wa anil sani ghurur wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad